Hello, selamat datang ke Cikgu Uluan. Siapa regel? Saya Rotan. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan topik malas. Alright. Dan sebenarnya pun saya pun malas nak buat video ni sebenarnya. Okay. Let's say lah, kalau kita tengah buat kerja dan kita rasa macam malas-malasan lah. Sebab apa saya wujudkan topik ini? Sebab lately seminggu ni saya rasa macam mood kemalasan saya tu terlalu tinggi lah. Saya punya tempat pun macam dah tak berguna betul sangat ni. Dan juga banyak benda lah yang saya rasa macam sepatutnya saya buat, tapi saya macam nak relax-relax dulu. Dan kadang-kadang kalau saya nak main PS5 saya pun, saya rasa macam malam-malam dah sekarang ni. Tak tahu lah. Dan nak lagi teruk, saya sekarang ni kalau nak rehat, masalahnya tak ada tidur. So yet again, topik berkenaan dengan saya susah nak tidur, kita sembang next video lah senang cakap. Now, bila kita sembang pasal orang kata apa, kemalasan lah, bila benda tu melanda, pada saya bila benda tu melanda, apa benda yang tak best adalah I would say kita sentiasa, let's say lah, kalau kita ada 5 task yang sepatutnya kita buat pada hari ini contoh kan, kita sama ada selesai 4 perkara ataupun 5 perkara tu ngam-ngam lah. So itu yang kurang bagusnya when we talk about kemalasan ni lah. Tapi so far in terms of tanggungjawab saya untuk edit video Dr. Adam Zubir, okay, saya sentiasa hantar on time. Apa lagi yang saya hantar isteri saya pergi kerja pun sentiasa on time juga. Banyak benda lah yang on time, cumanya saya nak buat something yang extra tu menyebabkan saya rasa macam malas-malas lah. Nak kemas bilik pun dah jadi malas. Benda-benda yang kalau kita tolak tepi pun masih lagi okay. But yet again, kemalasan ni akan menyebabkan kita hutang dengan task, daily task kita. Dan let's say lah, kalau daripada 5 benda yang kita patutnya buat hari ni, tapi kita boleh buat 4, satu benda yang kita kena buat tu kita akan buat hari esok. So let's say lah, daily task kita memang by default ada 5 task. So campur hari esoknya ada 1 hutang, so ada 6 task. So hari esoknya 7, hari esoknya 8, hari esoknya 9 dan seterusnya. Itu I would say kelemahan apabila kita rasa malas lah. Alright, now ada satu quote tau daripada Bill Gates tak silap, tapi saya tak sure sama ada quote tu betul ataupun tak. Dia ada sebut juga berkenaan dengan kenapa dia suka I would say pekerja yang ada sifat kemalasan. Tapi dia ni bukannya 100% kemalasan, dia lebih kepada last minute decision. Maksudnya pekerja yang memang suka buat kerja dia on the last minute punya decision. Tapi yet again, last minute decision punya video saya buat next video. Cumanya nak bincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa maksud last minute lah. Last minute ni bukannya maksudnya macam kita dah tahu dah sepatutnya kita submit video. Contohlah kita submit kerja kita pukul, let's say lah pukul 4 kan, sebab nanti pukul 5 kau nak balik contoh kan. Bukanlah saya sebut last minute tu dia hantar betul-betul pukul 5, bukan. Maksudnya dia ni ada satu mindset di mana last kali bila dah nak minit terakhir tu banyak idea yang mencurah, which is let's say lah dia nak kena settlekan satu video, tapi along the way dia nak settlekan video tu dah nak pukul 4 ni, dia akan rasa macam banyak benda yang dia boleh buat kerja lebih adalah for the sake of dia nak datang hari esoknya tu supaya kerja dia tu jadi lagi I would say simplified lah, senang cakap. Itu pada saya quote yang sebenar yang Bill Gates nak cuba sampaikan lah, di mana golongan-golongan yang suka buat kerja, I would say kononnya dia ni malas, dia ni buat kerja lala minute ni. Maksudnya orang-orang macam ini in terms of positivity dia lebih kepada dia akan efisienkan kerja dia lah. Maksudnya kalau saya boleh edit video dan saya boleh hantar pukul 6 petang, macam mana saya nak hantar video 1 jam awal, contohnya 5 PM. So that hari-hari saya akan ada extra masa lapang 1 jam. Macam mana kita nak buat? Itu kita kena figure out lah macam mana kita nak buat. Itu maksud daripada sudut kisah Bill Gates dan juga saya tak sure adakah dia punya quote dia pekerja malas ataupun pekerja last minute, tapi saya rasa pekerja last minute lah. Okay. Alright. So kemalasan ni pada saya lah, let's say kemalasan ni kita boleh nak counter back, boleh, tak ada isu. Contohnya kalau ikut Dr. Adam yang saya kenal, beliau memang seorang yang sangat-sangat laser focus dengan apa yang beliau nak capai on the long run. Yang kita sembang tadi lebih pada short term lah. Maksudnya saya sebagai pekerja, saya hanya berfikir 9 sampai 6 punya kerja dan apa saya perlu buat, dan adakah saya perlu hantar ngam-ngam ataupun saya boleh hantar pada minit yang awal lah, jam yang awal. Tapi kalau Dr. Adam Zubir, macam mana, tak silap saya lah, sepanjang saya kenal beliau banyak menekankan orang kata fokus on the long run, supaya task-task yang kecil ni yang saya sebutkan tadi
adalah pada dia picisan lah yang mana kita boleh buat. Sebab dia sentiasa berfikir kat depan. Mindset macam ni, saya boleh bagi contoh lah. Let's say lah, kalau saya ni orang Johor. Contoh lah, saya bukan orang Johor. Pernah duduk Johor, tapi bukan orang Johor. Okay, saya pernah duduk Johor, Johor Baru. Dan kita target nak balik kampung ni. Kampung kita kat Kelantan, dekat Rantau Panjang contohnya kan. So, selagi mana kita tak sampai ke Kelantan, selagi itulah kita macam tak boleh nak duduk diam. Bermaksud, kita ni baru daripada Johor, baru sampai ke Selangor. So, kita rehat sekejap, semua bla bla. Tapi kita kena fokus untuk pergi kat Kelantan juga. Betul tak? Sampailah Kelantan, barulah kita rasa macam nak rehat. Kita nak lay down, baring tu semua. Itu cara Dr. Adam Zubir. Bermaksud kalau kita berfikir secara short term, contoh kan, let's say lah bos fikir long term, tapi kita fikir short term. Bermaksud saya drive ni semata-mata nak pergi kepada R&R dekat Negeri Sembilan, which is kalau dah sampai kita dah tak ada daya untuk teruskan, betul tak? Tapi kalau macam kita ni di-remind oleh bos kita ke mak ayah kita ke, untuk kita kata destinasi belum sampai bang, kita belum sampai destinasi lagi, so kita kena teruskan juga. So nak kena ada seorang tak kisahlah kawan ke bos ke apa ke yang remind kita nak pergi mana sebenarnya. Kena sentiasa remind benda tu. Itu salah satu macam mana kita nak counter kita punya kemalasan lah. Dan banyak lagi lah cara nak counter kemalasan. Antaranya apa yang saya buat adalah saya buat saya punya ni task list. Saya gunakan Google Keep. So that saya bagi tahu hari ni saya kena buat apa, saya kena upload video Dr. Adam Zubir, saya ada beberapa job-job tepi, saya ada kena jumpa klien, bla bla bla. But yet again, let's say lah, ini sebelum saya habiskan video ni, let's say lah, korang dah buat korang punya due diligence, korang dah buat macam-macam untuk counter kemalasan korang. Dan what if kalau macam kemalasan tu masih lagi ada kan? Kalau macam tu, I would say korang rehat lah. Korang macam sedar diri yang kita ni manusia dan sifat kemalasan tu memang sentiasa ada. Sama ada kita ni letih ke tak letih ke, kalau kemalasan tu melanda, korang layan je lah diri korang. Maksudnya, aku malas nak buat kerja A, maka aku buat benda B contohnya kan. Let's say lah, paling mudah of course lah, main game lah contoh kan. Main game. So kalau korang macam putus asa ke, rasa macam malas ke apa-apa ke, buat benda lain, pada saya dibolehkan. Dan salah satu sebab pun saya rasa ianya logik kenapa korang kena buat benda lain. Jangan fokus on buat benda apa yang korang buat sekarang. Sebab saya rasa manusia ni dia macam cepat tepu lah in a way. Macam Cikgu Luan bekerja work from home. Tapi saya mengambil keputusan untuk bekerja 8 hingga 5, 6 macam tu lah. 8 hingga 5, 6 macam tu. But yet again, kalau saya buntu, saya akan keluar, saya akan minum sekejap kan, kemas rumah sekejap tu semua. Adakah ianya malas? Itu bukan malas, tapi let's say lah, let's assume is malas punya bab. Kalau korang kena cari tempat lain dulu untuk make sure that korang kena get back on track lah. Sebab tu wujudnya contoh daripada Johor tadi kan, daripada Johor kita pergi Kelantan, ada stop, ada R&R, so that kita stop sekejap untuk makan ke, untuk minum ke, untuk solat ke, apa-apa ke, untuk kita make sure yang kita boleh get back balik kepada objektif yang asal, which is ke Kelantan. Sama jugalah dengan apa yang kita buat. But yet again, kalau kita dah berusaha, yang ni korang kena berusaha tau. Korang jangan tak berusaha. Korang tak berusaha, lepas tu bermalas-malasan seharian main PS5. Jangan bahaya Sebab tu saya tak pernah galakkan lah korang beli PS5 ni tanpa tujuan dan juga disiplin yang tepat lah, yang korang boleh kawal. So jangan. Kalau korang rasa macam beli PS5 akan menyebabkan korang punya kerja tu compromise, saya kata nanti dulu. Okay, so that's about kemalasan lah. Alright, so tu saja untuk video kali ni. What do you guys think about topik kali ni berkenaan dengan kemalasan? Korang boleh ceritakan aku korang bermalasan korang tu macam mana, dan apa impact kepada kemalasan korang, ataupun korang boleh cerita lah kot macam mana korang counter balik orang kata apa, rasa kemalasan dalam diri ni. Alright, saya pun nak dengar. So tulis dalam ruang komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, saya Pergil, saya Hutan.